Nama Ahmad Suraji atau dikenali sebagai Dukun Ahmad Suraji bukanlah satu nama yang asing bagi masyarakat di Indonesia. Ahmad Suraji yang berasal dari Medan, Indonesia, pernah menggemparkan dunia kerana telah membunuh 42 orang wanita di antara tahun 1986 sehingga 1997. Dan ini menjadikan Ahmad Suraji sebagai pembunuh bersiri paling kejam di Indonesia setakat ini. Kesemua mangsa Ahmad Suraji berumur dalam lingkungan 17 sehingga 30 tahun. Mangsa pernah datang berjumpa dengan Ahmad Suraji untuk tujuan perubatan. Penduduk kampung percaya bahawa Ahmad Suraji ini mampu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Dan dikatakan Ahmad Suraji berkebolehan untuk mengekalkan kecantikan, memberi ilmu pengasih atau penunduk dan bermacam-macam jenis ilmu kebatinan. Sejak kecil, Ahmad Suraji ingin mengikuti jejak langkah ayahnya dan mula untuk menjinakkan diri dalam bidang perdukunan sejak berumur 12 tahun. Ayahnya merupakan seorang dukun yang terkenal dan disegani di seluruh kampung. Tetapi ayahnya meninggal sejak dia masih berumur 7 bulan. Dia mula mempelajari ilmu kedukunan dari barang-barang peninggalan arwah ayahnya, seperti nota mantra dan sebagainya. Sejak itu, Ahmad Suraji terkenal sebagai seorang dukun di kampungnya. Pada usia 27 tahun, Ahmad Suraji berkahwin dengan Tumini dan mereka dikurniakan dengan 4 orang anak lelaki. Setelah beberapa tahun berkahwin dengan Tumini, Ahmad Suraji memberitahu kepada ibunya yang dia ingin berkahwin lagi. Dia ingin berkahwin dengan 2 orang adik iparnya, iaitu Tuminah dan Ngatiah, adik kepada Tumini. Ibu Ahmad Suraji enggan merestui pada mulanya. Tetapi Ahmad Suraji memberi alasan yang dia ingin berkahwin lagi dengan 2 orang adik iparnya adalah kerana dia mahukan anak perempuan. Tanpa menghiraukan bantahan daripada ibunya, Ahmad Suraji terus berkahwin dengan Tuminah dan Ngatiah dan mereka tinggal di satu rumah bersama ibunya. Oleh kerana si ibu yang sentiasa menentang dan tidak bersetuju dengan perbuatan Ahmad Suraji, akhirnya si ibu telah dihalau keluar dari rumah. Kisah pembunuhan bermula apabila Ahmad Suraji bermimpi berjumpa dengan arwah ayahnya. Di dalam mimpi itu, arwah ayahnya telah mengarahkannya untuk membunuh seramai 70 orang wanita dan menyedot air liur mereka. Jika Ahmad Suraji berjaya, arwah ayahnya akan memberi sejenis ilmu kuasa spiritual yang lebih kuat dan sangat berkesan untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Mungkin pada pendapat Ahmad Suraji tidak salah untuk mengorbankan 70 orang demi menyelamatkan beribu-ribu orang. Dan sejak itu Ahmad Suraji mula membunuh pelanggan wanita yang datang ke rumahnya. Sebagai seorang dukun yang terkenal dan dihormati di kampung, dia tidak perlu bersusah payah untuk mencari mangsa. Ini adalah kerana pelanggan sendiri yang datang ke rumah untuk berjumpa dengan Ahmad Suraji untuk meminta bantuan agar keinginan dan hasrat mereka tercapai. Kebiasaannya, pelanggan wanita yang datang meminta bantuan, mereka meminta agar kelihatan lebih cantik, kaya, memasang susuk, ilmu pengasih, ilmu penunduk dan sebagainya. Sesi pertama rawatan biasa-biasa sahaja. Katanya, untuk kesannya lebih mujarab, mangsa diminta untuk datang pada waktu malam bersendirian dan dilarang untuk memberitahu kepada sesiapa. Mangsa dibawa ke ladang tebu berhampiran dengan rumahnya dan kemudian mangsa diarahkan untuk berbogel. Mangsa diarahkan untuk duduk di dalam lubang yang telah dikorek dan kemudian ditimbus sehingga paras pinggang. Dalam upacara ritual ini, Ahmad Suraji tidak berseorangan. Dia dibantu oleh istrinya Tumini. Setelah selesai membaca mantra, Ahmad Suraji mula mencekik mangsa sehingga mati dan kemudian menyedot air liur mangsa. Barang-barang peribadi mangsa seperti jam, pakaian, rantai dan sebagainya disimpan di dalam rumah, di dalam sebuah bilik. Dikatakan semua mangsa dibunuh dengan cara yang sama. Perbuatan ini berlanjutan selama 11 tahun. Pada 27 April 1997, seorang penduduk kampung yang kebetulan lalu di ladang tebu tersebut telah terhidu bau busuk.
Dia mula mencari punca bau tersebut dan menemui mayat yang sedang mereput, lalu melaporkan perkara itu kepada pihak polis. Mayat yang dijumpai dipercayai seorang wanita yang dikenali sebagai Sri Kamaladewi. Seorang penarik beca tampil memberi keterangan bahawa dia telah menghantar Sri Kamaladewi ke rumah Ahmad Suraji beberapa hari sebelumnya. Setelah mendapatkan keterangan dari penarik beca tersebut, pihak polis mula mengesyaki Ahmad Suraji adalah sebagai suspek utama. Pihak polis pergi ke rumah Ahmad Suraji untuk bertanyakan penemuan mayat Sri Kamaladewi di ladang kebunnya. Pada mulanya, Ahmad Suraji tidak mahu mengaku, tetapi setelah rumahnya digeledah, pihak polis menemui pelbagai jenis barangan milik Sri Kamaladewi dan mangsa-mangsa yang lain. Akhirnya dia terpaksa mengaku telah membunuh Sri Kamaladewi dan dia juga telah mengaku membunuh seramai 42 orang wanita. Walau bagaimanapun, pihak polis tidak menolak jumlah mangsa mungkin lebih tinggi. Ini adalah kerana sebanyak 80 keluarga tampil membuat laporan berkenaan dengan kehilangan ahli keluarga wanita mereka sejurus penemuan 42 mayat di ladang tebu milik Ahmad Suraji. Ahmad Suraji dan ketiga-tiga isterinya telah ditahan oleh pihak polis. Hasil daripada soal siasat mendapati hanya isteri pertamanya sahaja yang terlibat. Perbicaraan ke atas Ahmad Suraji bermula pada 21 Disember 1997. Pada 27 April 1998, pihak Mahkamah Indonesia mendapati Ahmad Suraji bersalah kerana melakukan pembunuhan bersiri yang paling teruk di Indonesia dan dijatuhkan hukuman mati. Sebelum menjalani hukuman mati, Ahmad Suraji telah dipenjarakan selama 10 tahun. Dan ketika di dalam penjara, dia dikatakan telah bertaubat dan mula mendalami ilmu agama. Dia juga dikatakan telah memberi khidmat nasihat dalam hal-hal agama kepada banduan yang lain. Permintaan terakhir Ahmad Suraji sebelum hukuman dilaksanakan adalah untuk berjumpa dengan isterinya Tumini. Pada 10 Julai 2008, Ahmad Suraji yang ketiga itu telah berumur 59 tahun telah dihukum bunuh oleh pasukan penembak Indonesia. Manakala isteri pertama Ahmad Suraji, Tumini, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana bersubahat dengan suaminya dalam membantu pembunuhan bersiri tersebut. Maka berakhirlah kisah pembunuhan bersiri ilmu hitam yang menggemparkan Indonesia dan seluruh dunia itu. Pastikan anda like dan subscribe jika anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loceng untuk notifikasi video yang terbaru dari KES TV. Sekian, terima kasih kerana menonton.